Encik Nur Ahmad Hamzah, penolong pengarah Unit Kewangan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha Pak Yusnida binti Muhammad, Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Kapar, yang saya hormati Barisan Guru Penolong Kanan Encik Azman Ahmad, Penolong Kanan Kurikulum Tuan Haji Maksan Suwandi, Penolong Kanan Kad Environment, Encik Muhammad Muhammad Ismail, Penolong Kanan Kurikulum, Puan Yatini binti Sidin, Penolong Kanan Pendidikan Khas, guru-guru cemerlang, guru-guru seterusnya, murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Catat semangat dia pagi ni. Dah sarapan ke? Biasa dia jawab begitu bersemangat. Hari ni dengar tak dengar je. Jadi pelik. Kenapa takut pada Cik Ahmad? Dia tentak handsome daripada dulu hingga kini. Itulah Cik Ahmad. Okey. Baik. Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang berbahagia ini, kita bertemu sekali lagi untuk satu majlis pelancaran program nilam yang akan disempurnakan oleh Encik Nur Ahmad Hamzah daripada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor. Pernah dengar ke? Jadi hari ini kena dengar. Jadi untuk Cik Nur Ahmad dan Pak Yusnida, saya bagi pihak sekolah mengalu-alukan kehadiran tuan dan puan ke sekolah kami, dan saya mengharapkan agar kehadiran tuan-puan berdua akan memberi semangat untuk guru-guru di sekolah ini, untuk murid-murid di Sekolah Kebangsaan Meru ini menjalani aktiviti membaca dan menghayati tabiat membaca dan menjadikan membaca itu sebagai amalan dan budaya hidup mereka. Jadi kehadiran tuan dan puan ke sekolah ini, saya percaya memberi satu semangat, memberi satu inspirasi untuk kami lebih berusaha bagi meningkatkan kecemerlangan kami, khususnya anak-anak didik di Sekolah Kebangsaan Meru ini, bagi mencapai apa yang kita hajatkan, melahirkan insan-insan yang memenuhi 6 aspirasi plan pembangunan aspirasi murid dalam plan pembangunan pendidikan. Yang utamanya ialah aspirasi untuk meningkatkan pengetahuan, dan pengetahuan itu lahir daripada tabiat suka membaca. Sebab nilam adalah nadi ilmu amalan membaca. Jadi dalam membaca kita akan mendapat ilmu. Jadi nak dapat ilmu kena baca. Dah baca, dah dapat ilmu, dapat jawab soalan dengan baik. Bila dapat jawab soalan dengan baik, kita akan jadi cemerlang. Jadi saya mengharapkan murid-murid mengambil peluang ini untuk menanam dalam diri masing-masing untuk menjadi seorang murid yang suka membaca. Ya, jadi bukan hari ini saja, hari-hari yang berikutnya. Baik, kepada guru-guru jawatankuasa yang mengendalikan majlis ini, saya merakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kerana di dalam pelbagai kesibukan, tuan-tuan dan puan-puan guru-guru dengan bantuan murid-murid dapat menyempurnakan, dapat mengadakan majlis pada pagi ini. Tahniah, syabas dan terima kasih. Kerana pada minggu ini sebenarnya, sebagaimana yang saya nyatakan pada Encik Nur Ahmad tadi, minggu ini kami minggu yang sibuk. Bermula hari Jumaat lepas, pelancaran The Champion, dan sebahagian daripada rakan-rakan murid-murid pergi meraihkan warga emas
di Kelang. Kemudian pada hari Sabtu dan hari Ahad, sebahagian seramai 35 orang murid The Champion sekolah ini berkampung di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Dan pada hari Selasa kita bersama dengan siapa? Okey, MTD. Itu yang dia orang paling ingat, Cikgu Ahmad. Bersama MTD. Okey, jadi MTD bukan kena kawal saja. Yang kena ambil dengan MTD itu ialah disiplin mereka. Tengok bagaimana mereka patuhnya kepada komandan mereka. Kamu minta kawat 2 kali, selagi meja dia tak kata ya, dia tak naik. Tapi kamu, cikgu kata jangan pun kamu buat. Jadi bukan dengan MTD itu untuk kawat sahaja, tetapi disiplin MTD itu kena ikut. Kemudian semalam kita bersama dengan siapa? Dengan SP Setia. Okey, program jalinan kasih bersama dengan SP Setia dan sebahagian dah bawa balik. Okey, bawa balik apa? Okey, teddy bear. Ucap terima kasih tak kepada SP Setia? Sampai tak surat ucapan kepada ibu dan ayah? Jadi memenuhi. Okey, program yang kita jalankan pada minggu ini memenuhi semua. Bermula dengan nak capai menjadi murid yang cemerlang. Kemudian kita tanamkan rasa sayang kepada diri sendiri, sayang kepada ibu ayah, sayang kepada guru, dan sayang kepada alam sekitar bersama dengan SP Setia. Kemudian hari ini kita nak tanamkan sayang kepada ilmu. Ya, untuk nak menceritakan tentang nilam, saya rasa Cik Nur Ahmad lebih pakar daripada saya. Apa itu nilam dan bagaimana nak laksanakan nilam? Tahu nilam ke apa? Apa nilam? Nadi ilmu. Okey, cuba sebut. Jadi dalam program nilam, jauh harinya macam mana, rakam pembacanya macam mana akan diceritakan oleh Encik Nur Ahmad. Sebab Encik Nur Ahmad ni dulu adalah guru pusat sumber di Sekolah Menengah Kampung Jawa. Dan masa itu dia menjadi salah seorang jurulatih utama negeri tentang nilam, tentang membaca ni. Jadi kalau saya cerita dekat sini, saya takut saya salah. Jadi biarlah kita serahkan kepada pakar. Cuma hari ini saya nak beritahu kepada murid-murid, kepada guru-guru dan rakan-rakan yang ada di sini, terutamanya kepada Cik Nur Ahmad dan Puan Yusniza, kita setiap hari Khamis, setiap hari Khamis kita melaksanakan program membaca di sekolah setiap pagi. Dan alhamdulillah bersama dengan guru-guru, kami semua pada waktu itu membaca di sini. Ya, jadi sokongan kalau Encik Nur Ahmad dan Puan Yusniza lihat dengan kehadiran guru-guru saya, sebab sebahagiannya kadang-kadang waktu ini mereka ni berada di kantin Encik Nur Ahmad. Tapi kerana hari ini program membaca pada hari ini semua ada di sini. Ya, kerana kita dah tanamkan semangat suka membaca ini. Dan setiap, kalau tahun lepas kita buat 2 hari, tapi tahun ini kerana program pokok kita buat pada pagi Rabu, jadi kita buat 1 hari sahaja, iaitu hari Jumaat, program membaca. Jadi semua guru-guru dan murid-murid akan berada di dewan ini dan akan melaksanakan aktiviti membaca. Jadi kita dah tak perlu suruh lagi dah. Nanti kamu kena ambil buku dan sebagainya, mereka dengan sendiri. Ya? Betul kan? Betul tidak? Murid-murid saya adalah murid-murid yang terbaik dan guru-guru saya adalah guru-guru yang terhebat. Jadi mereka memberi sokongan setiap apa sahaja program yang kami laksanakan di sekolah. Ya? Jadi untuk murid-murid, kenapalah kerajaan ini sibuk sangat nak melaksanakan program nilam ini? Kenapa kerajaan nak suruh kita membaca?
Sebenarnya dalam membaca, yang dia kata nilam nadi ilmu amalan membaca adalah jambatan ilmu, kerana dalam pembacaan kita akan mendapat maklumat. Maklumat yang pertama ialah mungkin tentang keadaan alam sekitar kita, apa yang terjadi di persekitaran kita. Ataupun kita dapat maklumat, kalau kita ni suka perkara-perkara yang berkaitan dengan sains, mungkin kita akan baca buku-buku yang berkaitan dengan sains. Jadi kita tahu bagaimana terjadinya cakrawala itu, berapa ada planet-planet yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi daripada pembacaan, dan membaca juga akan menambahkan kosa kata kamu, pembendaharaan kata. Sebab murid-murid sekarang perlu menghadapi peperiksaan. Dalam peperiksaan tu dia ada hebat apa? Kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi itu memerlukan kamu memahami setiap perkataan yang diberi. Barulah kamu faham apa kehendak hebat itu, soalan yang hebat itu. Dan untuk itu kamu nak kena juga menjawab menggunakan perkataan, dan perkataan itu hadir daripada pembacaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir sebagai ikon membaca, dia fasih berbahasa Inggeris kerana dia daripada sekolah rendah. Dia suka baca buku bahasa Inggeris. Dan kita di sekolah ini, kita ada berapa bahasa yang kita belajar? 3. Kita ada bahasa Melayu, kita ada bahasa Inggeris, kita ada bahasa Arab. Ada sebahagian yang belajar bahasa Cina, dan sebahagian lagi belajar bahasa Tamil. Kalau bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil yang diajar oleh cikgu-cikgu itu, hanya kamu dapat buat, dengar, baca di dalam kelas sahaja, tanpa selepas itu kamu baca di luar, tak pinjam buku yang berkaitan dengan bahasa-bahasa yang kamu belajar. Pembendaharaan kata kamu, pengetahuan kamu hanya setakat itu sahaja. Sedangkan untuk menjadi murid yang cemerlang memerlukan banyak kosakata supaya kita dapat bercakap dengan lebih lancar. Sebab kita banyak perkataan yang kita tahu, ya. Jadi jadikan ikon membaca ini, ikon membaca yang pertama ialah Tun Dr. Mahathir. Ikon membaca yang berikutnya adalah Datuk Dr. Syed Muzaffar. Siapa Datuk Dr. Syed Muzaffar? Angkasawan. Okey. Lepas tu yang berikutnya ialah Datuk Mishayu. Kenal tak Datuk Mishayu? Tak. Datuk Mishayu ni kalau siapa suka tengok cerita Cina, dia ada. Yang cerita perang-perang lawan-lawan. Oh, itu orang Malaysia, tapi berlakon tak berlakon kat Malaysia. Tapi dia juga merupakan ikon membaca. Kenapa dipilih orang-orang ini? Untuk menarik kamu murid-murid supaya mengamalkan budaya suka membaca. Sebab mudah sahaja kita sebagai murid perlu lebih banyak membaca. Bukan murid saja, cikgu juga. Sebab bukan apa, cikgu dia kena lebih pandai daripada murid. Kalau cikgu sama tara dengan murid, dia tak boleh lah kan. Jadi kalau murid membaca 2 buah buku, cikgu kena baca 5 buah buku. Sebab cikgu kena ilmunya kena lebih, ya. Jadi di sini membaca ini penting kerana ia akan memberi pengetahuan, di samping akan memberi kamu lulus periksa. Boleh? Boleh ni? Boleh lepas ni mengamalkan budaya membaca? Okey, lepas
sini cikgu-cikgu nilam, cikgu-cikgu yang bertugas dah tak perlu lagi suruh diorang angkut buku. Diorang datang dia akan ambil sendiri dah. Boleh ya? Okey. Inilah Cik Mamat, murid-murid saya yang terbaik. Sebab mereka sentiasa bercita-cita tinggi. Sebab tengok MTD hari tu dia bukan nak kawat saja, dia tengok MTD nak tengok disiplinnya. Dia pergi ke kursus nak tengok budaya ilmu yang diamalkan di kursus. Jadi saya harap dengan adanya pelancaran pada hari ini, kita lebih bersemangat, kita lebih bercita-cita untuk menjadi murid yang suka membaca. Biarlah dalam kajian tabiat membaca yang dijalankan, kalau tahun 2005 ada rakyat Malaysia ni hanya membaca 2 buah buku. Tetapi pada tahun 2011 dia pergi ke 8 hingga 12 buah buku. Jadi biarlah murid sekolah kebangsaan Meru untuk tahun 2016 ni dia membaca 15 buah buku. Jadi kajian itu biar bertambah dengan adanya program nilam yang dilaksanakan di peringkat sekolah kita. Ya, tambah-tambah lagi orang besar daripada bahagian teknologi pendidikan sudi turun, sudi bersama-sama dengan kamu untuk majlis pelancaran ini. Jadi sekali lagi sebelum saya mengakhirkan, terima kasih dan kami amat-amat mengalukan kehadiran tuan dan puan daripada bahagian teknologi pendidikan, daripada pusat kegiatan guru, kepada rakan-rakan guru yang telah berusaha untuk melancarkan program pada hari ini, dan kepada murid yang sentiasa memberi telinganya untuk mendengar setiap baik kata daripada saya, dan seterusnya akan mengikut menambah azam untuk menjadi murid yang berilmu. Jadi sama-samalah kita menghayati budaya membaca dan jadikan tabiat membaca ini sebagai tabiat yang dapat disemarakkan di sekolah kebangsaan Meru ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majlis merasakan ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Hadirin yang dihormati, majlis terusnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Encik Nur Ahmad bin Hamzah, Pegawai Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Selangor, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran dan perasmian program nilam 2016. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kejaplah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu sejiwa. Very good morning to all of you. Okay. Yang ucapan terima kasih kepada Puan dan Puan Kursi Majlis. Saya hormati Tuan Guru Besar SK Meru, Puan Azizah binti Mat, pegawai yang diberikan PKJ Kapal, face to face, I know. Puan Isnida Binti Muhammad, barisan pentadbir Sekolah SK Meru, guru-guru cemerlang SK Meru, guru perpustakaan dan media, guru-guru serta anak-anak yang saya kasih sekalian. Terutama saya bersyukur kepada Allah SWT kerana hari ini saya dapat hadir di sekolah yang seberindah ini bagi satu majlis yang saya rasakan penting
pegang dulu. Ya, dilaksanakan di setiap sekolah, terutama di Islam. Terlebih dahulu saya menyampaikan salam daripada Ketua Penolong Arah Bahagian Pendidikan di Selangor, itu Puan Asma binti Ahmad. Dan beliau menyampaikan salam dan berharap agar program seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun bagi bencana satu idea dalam pelaksanaan nilam di sekolah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Puan Guru Besar, Puan Azizah, merupakan rakan baik saya semasa di dulu. Saya banyak bergiat dengan beliau dalam program yang melibatkan pusat sekolah sekolah, ya, program khidmat bantu dan sebagainya. Jadi saya memang rasa seronok nak datang kemari nak jumpa dengan beliau, ya, dah lama tak jumpa. Dan juga khasnya kepada anak-anak semua, ya, terhadap pelaksanaan program nilam di sekolah. Anak-anak yang saya kasih lihat, program nilam merupakan satu program yang telah pun mula dilaksanakan pada tahun 1998, ya. Jadi program ini merupakan program yang pada dasarnya dilaksanakan di setiap sekolah di Malaysia, dan dasar pelaksanaan dia adalah dasar paksaan. Anak-anak suka ke tak suka ke dalam membaca, kena juga membaca, dipaksa untuk membaca. Jadi kalau dah dipaksa, alah bisa tegal biasa. Bila dah hari-hari dipaksa, maka akan menjadi satu kebiasaan kepada anak-anak kita. Pelaksanaan program nilam ini yang berpaksikan kepada mewujudkan budaya membaca, menanamkan minat suka membaca di kalangan pelajar-pelajar di sekolah terutamanya, dengan satu akronim nilam, iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca. Apa itu Nadi? Nak tahu Nadi itu apa? Kat mana Nadi? Kat badan kita, kat mana Nadi itu? Dia ada di sini, di leher sini ataupun di pergelangan tangan kita. Nadi itu, cuba kita rasa nadi itu. Apa rasanya? Dia berdenyut-denyut, kan? Okey, kalau orang yang tak ada nadi ni orang apa? Orang yang dah mati. Jadi kalau kita masih hidup, maksudnya ada nadi itu, maka selagi ada nadi itulah maka orang itu boleh hidup. Kerana nadi itu berasal daripada tekanan dalam jantung kita yang mengepam darah ke seluruh badan kita. Jadi apa yang saya nak terangkan dekat sini mengenai nadi ilmu itu, ya, dalam ilmu itu juga ada nadi. Kalau tak ada nadi, tak adalah ilmu itu, dan tidak akan adalah amalan membaca. Jadi anak-anak kena fahamkan konsep itu. Mengapa kita sebut nadi ilmu amalan membaca? Bukan kita tak ada paksa membaca. Sebab daripada nadi itulah maka anak-anak semua akan terus dan terus membaca untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya lebih suka tekankan di sini dalam konsep pelaksanaan nilam di sekolah. Anak-anak telah diberikan bahan-bahan bacaan untuk dibaca. Suka baca, kan? Baca buku apa selalunya anak suka baca? Ada suka baca komik, ada suka baca buku cerita, ataupun buku cerita, ataupun kita katakan panggil buku fiction, ya. Kalau pergi ke perpustakaan ataupun pusat sumber, kita panggil buku fiction. Buku fiction, buku non-fiction, atau bukan daripada bentuk buku cerita, ataupun dalam buku yang berbentuk ilmiah. Jadi anak-anak, ya, novel dan sebagainya. Jadi anak-anak boleh membuat pilihan daripada bahan-bahan bacaan ini. Membaca, kalau dah kita terapkan dalam jiwa kita,
Kita tanamkan dalam jiwa kita, I like to read, ya. Kita akan jadi satu kebiasaan dan kesukaan. Kalau orang tak paksa kita baca pun kita suka nak baca. Dan saya lebih suka tekan kepada guru-guru semua, cikgu jangan hadkan bentuk bacaan pada pelajar. Maksud saya, tak kisahlah pelajar suka baca komik ke, pelajar suka baca majalah ke, pelajar suka baca bahan-bahan dalam sukatan pelajaran dan sebagainya, galakkan mereka membaca. Kerana kita nak satu konsep pelajar itu harus ada satu rasa suka membaca. Wujudkan juga suasana membaca di rumah dan environment membaca di sekolah juga, di sekitar sekolah. Bukan hanya kita nak dapat bahan bacaan semata-mata di dalam pusat sumber sekolah, tetapi bahan-bahan bacaan di sekitar kawasan sekolah, di pondok-pondok bacaan, ya mungkin di sudut di bawah tangga sekolah tu. Mungkin guru pustaka dan dia boleh create satu sudut, ya, yang boleh pelajar-pelajar dan letakkan bahan-bahan bacaan. Tak kisahlah bahan bacaan itu bukan dalam bentuk buku, mungkin dalam bentuk surat khabar dan majalah. Saya sarankan guru-guru kalau ada majalah-majalah ilmiah yang mungkin dah lama-lama tu, bolehlah bagi pada pihak sekolah, kita letakkan di sudut-sudut bacaan supaya anak-anak kita boleh membaca. Kerana pelajar-pelajar ini, dia suka sesuatu yang ada menarik perhatian dia. Dia tidak boleh dikongkong dengan satu bentuk dalam hanya nak baca bahan bacaan untuk pelajaran semata-mata. Dalam membentuk budaya membaca ini, kita perlu ada rasa menilai atau mengkaji, sense of humor tu, sense of pembacaan itu sendiri. Kalaulah cikgu-cikgu pun sendiri, saya bagi dua bahan bacaan untuk baca. Satu majalah Anjung Sudi, satu lagi bentuk konsep pembelajaran alas abad ke-21. Mana yang cikgu pilih? Kalau dua saya bagi bahan inilah, semua kena banyak baca Anjung Sudi. Begitu juga anak-anak kita. Kalau kita asyik sogokkan sahaja, mungkin dalam bilik darjah mungkin kita menggalakkan anak-anak ni membaca bahan-bahan ataupun bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan pelajaran. Tetapi mungkin di luar bilik darjah, kita nak tanamkan budaya membaca, kita kena kaji dia. Pelajar-pelajar ni suka baca apa? Kalau baca bahan-bahan bacaan komik yang berbentuk ilmiah, kita cari bahan-bahan komik. Kalau kata bahan-bahan untuk majalah-majalah ilmiah, kita cari bahan-bahan majalah ilmiah ini yang bersesuaian dengan tahap pembelajaran pelajar. Dan guru-guru juga harus kreatif dalam memberikan atau menggalakkan pelajar-pelajar membaca. Tidak hanya cakap pelajar baca, tetapi di sebaliknya cikgu sendiri haruslah juga, guru-guru sendiri harus menunjukkan satu usaha yang positif. Kalau misalnya diadakan program-program membaca di tapak perhimpunan, semua warga sekolah harus membaca. Contohnya kalau misalnya membaca setengah jam di tapak perhimpunan, mungkin dalam seminggu tu mungkin ada satu hari dah baca setengah jam di tapak perhimpunan. Selain daripada pelajar baca, guru juga harus membaca sama, dan juga mungkin warga sekolah termasuk juga pekerja-pekerja sekolah harus membaca pada waktu itu. Jadi budaya ini tidak kita terapkan pada pelajar semata-mata, tetapi di kalangan warga sekolah itu sendiri. Kerana kepimpinan melalui teladan. Kerana bila pelajar-pelajar tengok guru membaca, warga sekolah membaca, jadi anak-anak ini akan terdidik dengan environment membacanya daripada pemerhatian dan juga contoh-contoh yang mereka lihat. Anak-anak, guru-guru dan yang saya hormati sekalian, program Milam ini mungkin akan mengalami satu perubahan. Kerana pada tahun 2017 nanti akan mulanya berubah konsep pelaksanaan nilam di seluruh negara. Baru-baru ini telah disampaikan oleh pihak bahagian pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa konsep pelaksanaan nilam akan berubah di kalangan pelajar.
Daripada nanti ilmu amalan membaca tadi, kita akan ubahkan kepada nilam baru, di mana pelaksanaan itu adalah daripada kesinambungan program nilam yang ada sekarang ini. Cuma dalam bentuk penilaian dia akan ada perubahan sedikit sebanyak. Ya. Jadi anak-anak semua teruskan membaca, ya, dan mungkin nanti pihak pusat kegiatan guru akan pergi ke sekolah-sekolah nanti menerangkan bagaimana untuk melaksanakan pelaksanaan nilam baru yang akan berbuat kuasa pada tahun 2017 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang semua sekalian, anak-anak yang saya kasih sekalian, dalam melaksanakan program nilam ini, guru-guru juga haruslah mempunyai satu kreativiti dalam melaksanakan nilam di dalam kelas, kreativiti dalam memberikan pelajaran kepada pelajar-pelajar berkonsepkan nilam, berkonsepkan membaca. Galakkan anak-anak ini merujuk bahan-bahan bacaan tambahan. Sebagai contohnya, kalau cikgu tu mengajar karangan ke di dalam bilik, di dalam kelas, galakkan anak-anak ini membaca bacaan-bacaan tambahan di luar waktu pembelajaran di dalam kelas. Berikan contoh-contoh rujukan-rujukan kepada pelajar-pelajar ini, termasuk juga dalam bentuk website-website di mana anak-anak ini boleh search sendiri, cari sendiri, sebagai sokongan daripada pemahaman apa yang cikgu telah ajarkan mereka di dalam bilik darjah. Suruh mereka cari bacaan tambahan di dalam pusat sumber sekolah. Wujudkan satu suasana pembelajaran yang harmonis dan suasana pembelajaran yang berangsangkan, yang menggalakkan anak-anak semua dapat merujuk bahan-bahan lain yang tidak hanya terikat pada bahan-bahan yang ada, yang bahan-bahan dalam buku teks semata-mata. Dan anak-anak juga haruslah mencari bahan-bahan ini, dan guru-guru juga harus ajar skill membaca, bagaimana teknik-teknik membaca untuk diterapkan kepada jiwa anak semua. Sebab apa? Daripada skill inilah akan meningkatnya prestasi pembacaan anak-anak. Contoh-contoh reading skill, ya, SQ3R, SQ4R, KWLH ini, ya, speed reading, ya, skimming, scanning dan sebagainya. Nanti guru-guru boleh tekankan, ataupun sambil mengajar bahasa, sambil mengajar subjek-subjek dalam kelas ini, boleh diterapkan skill-skill ini dalam pembacaan anak-anak dalam bilik darjah. Jadi bila dah ada satu skill ini, akan memudahkan nanti guru-guru supaya anak-anak ini cepat faham apa yang dibaca. Ya, tidak hanya baca dan dapat anugerah semata-mata, tetapi membaca dalam skill yang betul dan juga faham apa yang dibacakan. Fokusnya adalah satu, matlamatnya adalah satu. Bila pelajar-pelajar telah ada skill ini, maka dengan tidak secara langsung akan meningkatnya kemahiran membaca itu, dan juga pelajar-pelajar boleh cepat faham dan meningkatnya prestasi akademik pelajar-pelajar di sekolah. Dengan ini, dengan tidak secara langsung, ya, kalau misalnya budaya ini kita tak boleh tengok dalam tempoh setahun 2 tahun. Kalau kita terapkan pada pelajar setahun 2 tahun, kita boleh dapat hasilnya. Mungkin memakan masa 3-4 tahun baru kita akan nampak pelajar-pelajar itu daripada darjah 1 sampai ke tahun 1 sampai ke tahun 6. Baru kita akan nampak daripada tahun 4, 5, 6 tu kita nampak dia punya skill itu ada pada pelajar ini. Jadi di sinilah daripada pelajar-pelajar tahun 1 itulah ditekankan bagaimana skill-skill membaca ini tadi. Jadi guru pustaka dan media, saya harap dapat menyusun satu aktiviti ataupun satu ladang dan sebagainya, ya, Puan Azizah, supaya guru-guru juga diajar bagaimana skill-skill membaca ini untuk diterapkan kepada pelajar-pelajar semua. Bila dah ada skill ini, pelajar dengan sendirinya akan mudah dan cepat untuk membaca. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, anak-anak yang saya kasih sekalian,
sekolah merupakan satu tempat di mana anak-anak menuntut ilmu, di mana suasana sekolah juga perlu diwujudkan di sekitar kawasan sekolah, diwujudkan suasana membaca. Kalau boleh, saya dulu kalau di sekolah, saya juga ada pernah mengajar sekolah, saya banyak ambil surat khabar lama ni. Saya sidaikan surat khabar tu, saya letakkan sidaikan, letak di sudut-sudut bacaan ataupun laluan-laluan sepanjang nak ke kantin, ya, sepanjang nak ke pejabat tu, saya letakkan bahan-bahan bacaan. Contohnya surat khabar lama. Tak kisahlah surat khabar lama itu kalau renyuk, rosak atau koyak dan sebagainya. Kerana anak-anak ini kalau dia baca, contohlah kalau dia baca mengenai kemalangan, berita kemalangan, kadang-kadang dia tengok gambar-gambar dan surat khabar tu pun dia akan tertarik. Tak payah anak-anak, ibu-ibu kat rumah pun sambil nak siang ikan tu, tiba-tiba surat khabar bukus ikan tu tengok ada satu cerita mengenai kita anak-anak kena dera dan sebagainya, ya, penderaan ke ataupun kemalangan ke, nak juga baca sekejap. Itu menunjukkan bahawa bahan bacaan itu meluas. Saya sarankan kalau boleh surat khabar lama itu diletakkan di sudut-sudut di setiap sekolah, biar anak-anak ni leka membaca. Sambil-sambil dia makan, sambil-sambil dia rehat tu tadi, dia boleh buka surat khabar ini dan baca. Kalau rosak tak apa, kita buang saja dan ganti surat khabar yang lain. Yang mungkin ada di kalangan guru-guru sekolah ini ada melanggar surat khabar, ya, jadi bawalah ke sekolah. Wujudkan suatu suasana membaca. Kita akan tengok, kalau dah pernah buat aktiviti ini, cuba tengok, dia akan memberi kesan. Pelajar-pelajar akan kurang nak lari-lari masa waktu rehat dan sebagainya. Mereka akan duduk dan sarankan mereka duduk baca surat khabar tu. Jadi dengan tidak secara langsung, maka vocabulary pelajar-pelajar ini tadi, nahwu dan segi bacaan dan sebagainya boleh terdorong ataupun dengan tidak secara langsung akan jadi improve, ya, dengan tidak langsung akan jadi improve, dan ini akan meningkatkan lagi nahwu dan juga tata bahasa pelajar-pelajar dalam penulisan dan juga pembacaan. Jadi saya berharap apa yang saya terangkan ini dan apa yang saya perjelaskan ini merupakan satu titik tolak kepada majunya pembacaan dan budaya membaca di sekolah SK Meru ini. Dan saya juga bersyukur dan terima kasih atas usaha pihak pentadbir sekolah, terutama pada pihak guru besar, kerana telah berusaha, ya, dalam melaksanakan banyak program yang berkaitan dengan pembacaan pelajar, termasuk juga komitmen guru, ya, di sekolah ini yang tidak henti-henti dalam membudayakan budaya membaca di kalangan pelajar di sekolah ini. Jadi saya tanpa membuang masa lagi, merasmikan pelancaran program NILAM, iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca untuk SK Sekolah Kebangsaan Meru, ya, pada tahun 2016. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis menjemput kali Puan Nusniza untuk naik ke pentas. Dan kepada semua GPK untuk sama-sama naik ke pentas. Dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Cik Nur Ahmad dan Hamzah untuk menyerahkan buku rekod penggunaan Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Meru kepada Puan Azizah binti Mat, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Meru. Sebelum itu diminta Cik Nur Ahmad untuk menandatangani buku rekod jadual penggunaan pusat sumber. Ambil macam ini.
seterusnya menyerahkan buku rekod jadual penggunaan sumber Sekolah Kebangsaan Melu kepada Puan Azizah Istimat, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Melu. Hamzah atas kemudian melancarkan program Mila 2016 dekat Sekolah Kebangsaan Melu. Majlis diteruskan dengan Membaca, memberikan
Nira di pinggir hutan, Nira diminum bersama. Jika hendak membuat rujukan, manakah tempat harus dituju? Awak jawab imam saya. Malam hari kita buka baju, ini jawapannya ya. Mentari bersinar terang cahaya, kembang indah bunga di taman. Mari budayakan amalan membaca agarlah ramai ilmuwan. Baiklah Zahira, kita terus makan dulu lagi ya. Ya teruskan. Memikat burung di waktu senja, dapat seekor simpan di sangkar. Kalau saya ingin berjaya, bolehkah Tuan menunjuk ajar? Pak Abu mengayuh beca, bisa dikayuh ke Pulau Jaya. Tak rajin membaca, akan berjaya. Ini pantun akhir dari saya. Waktu pagi pergi ke kedai, jangan lupa membeli kurma. Kalau Tuan ingin mengandai, nyatakan ikhlasmu Allah yang berkata. Jawapannya, sungguh indah alam semesta, dihiasi dengan bulan purnama. Dalam Al-Quran telah dinyata surah Al-Alaq wahyu pertama. Sekian, terima kasih. Good morning, teachers and friends. The title of my poem is Watching the Bumblebee. Out in the garden, you will see the oh so busy bumblebee. It never stops to take a rest. It wears an oh so hairy vest. When flowers in summer open wide, the bee dives oh so deep inside. It gathers nectar all day long and hums an oh so buzzy song. While most of your garden seed, the bee makes honey, oh so sweet. Then off it zigzags in a team. With an oh so busy, buzzy wheel. Thank you. I hope you enjoy. Hello and a very good morning. Me and my friends and I are here today is to present a short sketch which based on a story in our textbook which is titled How the Tiger Got Its Stripe. We hope you enjoy. I will be the buffalo for today. I will be the tiger. I will be the farmer. And our friend Ashikin will be the narrator of the story for today. Buffalo, why do you let yourself be tied to a rope and work so hard? You are so hard, huge and strong. It is because man rules over me and all of his animals on his farm. He says it is his wisdom that allows him to control us.
He is a very smart being. If only I had his wisdom, I would be able to control all the animals. I would make them stand still while I choose my meal of the day. The next day, the tiger appeared in front of the man. What do you want, tiger? I want your wisdom. Give me your wisdom. Wisdom? Wisdom is not something that I can give to you. Hey, yes you can. Just give it to me or I will kill you. The man thought for a while and said, Okay, I will give you my wisdom, but I left it in my house. Wait here, I go and get it. One more thing, let me put a rope around you and tie you to a tree so that you cannot kill my goats. The man rolled the rope around his face, body and legs. Then he tied the tiger to a tree and ran home. The tiger waited for the man, but he never returned. The tiger said to itself, I'm hungry. I'm going to eat one of the many goats. The tiger pulled and pulled at the rope with all its might. Finally, it broke free. The tiger did not release the rope had burned stripes onto its shiny coat. The tiger roared in anger. Hey, where are the goats? Where is the man? And where is my wisdom? The man has cheated me. Angry, exhausted, and thirsty, the tiger went to the lake for a drink. When the tiger saw itself in the water, it screamed. Oh, what happened to my beautiful shiny coat? Why is covered with stripes? All the animals saw its eyes and started laughing. The buffalo stopped pulling the calf and said, Hey tiger, what happened to you? You look ugly. The tiger was very embarrassed of its stripe. The tiger ran away and hid itself deep in the jungle. The end. That is our short sketch for today. Thank you for lending your ears. We hope you will enjoy and keep on reading. Thank you. Ikrar, dipersilakan.
satu permintaan khas dari Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Meru, yang mana pada hari ini ingin bersama-sama meraihkan hari lahir dua orang anak-anak SK Meru yang menyambut hari lahirnya pada hari ini, iaitu pada 26 Februari bersamaan dengan Majlis Pelancaran Program Nilam 2016. Untuk itu, bagi menyempurnakan acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Puan Yusniza binti Muhammad dengan diiringi oleh Puan Azizah binti Mat untuk naik ke pentas menyampaikan cenderahati kepada murid yang bertuah tersebut. Dipersilakan. Yang pertama dijemput Muhammad Syahmir Arif bin Muhammad Faizal dari kelas 6 dipersilakan untuk naik ke pentas menerima cenderahati. Seterusnya yang kedua, adik Adam Fitri bin Muhammad Khairul Arifin dari kelas 4D5. Dan seterusnya SP Setia telah bermurah hati dengan memberikan sumbangan titian kasih kepada adik Nur Fadli bin Abdullah dari kelas 6 Permata untuk kemudahan murid ini datang ke sekolah. Dengan itu dipersilakan Puan Yusniza untuk menyerahkan kepada adik Nur Fadli bin Abdullah. Dipersilakan adik Nur Fadli untuk naik ke pentas. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Yusniza dan Puan Azizah binti Mat. Dengan itu berakhirlah program kita pada pagi ini. Akhir kala bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua yang kami minta. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian.